Masa sejahtera kepada Cikgu Ashikin dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya nak terang tentang bab 9, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Saya akan terangkan tentang Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918. Faktor yang pertama ialah berlaku disebabkan kemunculan nasionalisme di Eropah. Negara-negara kecil di Eropah bersatu membentuk sebuah negara bangsa lebih besar. Kuasa-kuasa besar ini berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan. Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa besar ini sanggup berperang untuk membuktikan kekuasaan masing-masing. Yang kedua, wujud Pakatan Negara-Negara Eropah, iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Pakatan Kuasa Tengah terdiri Jerman, Austria-Hungary dan Itali. Pakatan Bertiga terdiri Britain, Perancis dan Rusia. Persaingan antara kedua-dua pakatan ini mengancam perimbangan kuasa dunia. Yang ketiga, persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi. Bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan untuk mendapatkan bahan mentah dan untuk memasarkan barang keluaran mereka. Yang terakhir, faktor segera. Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya dibunuh oleh penganas Serbia. Perang Dunia I terdiri daripada 3 kesan. Kesan politik, kesan ekonomi dan kesan sosial. Yang pertama, kesan politik. Pembentukan Liga Bangsa. Matlamatnya mengalahkan keamanan dan kerjasama antara bangsa dan menjamin keselamatan bersama. Liga ini gagal menjamin kesejahteraan dunia, mengubah peta Eropah, menamatkan pemerintahan beraja di Eropah. Yang kedua, kesan ekonomi. Negara-negara yang berperang mengalami inflasi. Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun. Ia memberi kesan kepada negara Eropah terutama Britain. Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan luarnya. Yang terakhir, kesan sosial. Kehilangan nyawa yang ramai. Yang kedua ialah Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945. Terdapat 3 faktor. Faktor yang pertama, faktor politik. Berlaku kerana kegagalan perjanjian Versailles menyelesaikan masalah PD1. Ia juga terjadi kerana perubahan politik berlaku di Jerman, Soviet Union. Yang kedua, kebangkitan Jerman. Perjanjian Versailles menimbulkan rasa tidak puas hati beberapa orang pemimpin negara, terutamanya Jerman, kerana mereka kehilangan jajahan. Adolf Hitler yang berjaya menguasai Jerman melalui Partinya Nasional Sosialis. Hitler telah mengingkari perjanjian Versailles apabila beliau membina sebuah angkatan tentera yang besar. Yang ketiga, faktor ekonomi. Dari segi ekonomi, PD2 berlaku disebabkan kemelesatan ekonomi pada 1930-an. Kesan Perang Dunia Kedua ialah memecah belakang negara-negara di Eropah, meruntuhkan sistem imperialisme, membentuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, menubuhkan negara-negara baru yang merdeka, berlaku Perang Dingin, menimbulkan kesedaran tentang kedamaian dunia. Ini membawa kepada pembentukan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, menggantikan Liga Bangsa. Yang ketiga ialah Perang Dingin. Maksudnya, tidak berlaku sebarang konflik bersenjata secara langsung. Berlaku sejak tamat Perang Dunia Kedua sehingga tamatnya sistem Soviet Union hancur pada tahun 1989. Berlaku disebabkan perbezaan ideologi dan fahaman politik. Persaingan kuasa antara berlaku blok kapitalis diketuai oleh Amerika Syarikat dengan blok komunis diketuai oleh Soviet Union. Kesan Perang Dingin ialah pembentukan blok dunia terbahagi kepada blok kapitalis dan blok komunis, penubuhan NATO, penubuhan Pakatan WARSAW, pembentukan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara SEATO. Yang keempat ialah blok dunia. Kebuntuan dalam rundingan penyelesaian Perang Dunia Kedua menimbulkan bibit perpecahan dan akhirnya muncul blok dunia dan Perang Dingin. Blok dunia merupakan negara-negara yang sehaluan dan bertindak secara bersama bagi menjaga kepentingan ahli. Tampil dalam pelbagai bentuk sama ada berdasarkan aspek politik, ekonomi, geografi dan juga terbentuk semasa Perang Dingin berasaskan geopolitik. Saya akan terangkan tentang dasar luar Malaysia. Latar belakang bagi dasar luar Malaysia ialah menjamin keselamatan rakyat dan negara, memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan, mengalak pembangunan dan kemajuan ekonomi serta mengekalkan keamanan melalui kerjasama antarabangsa. Untuk menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia.
Faktor hubungan luar ada dua, hubungan bilateral dengan hubungan multilateral. Hubungan bilateral hubungan secara telus dengan negara-negara tertentu. Contohnya, Malaysia mengutamakan hubungan dengan negara-negara jiran, antara termasuklah Singapura, Indonesia. Yang kedua, hubungan multilateral. Hubungan dalam bentuk pertubuhan seperti ASEAN, Commonwealth, OIC dan NAM. Faktor pengubalan dasar luar. Faktor sejarah. Hubungan dagang kerajaan Melaka dengan China, Arab, Siam dan Kepulauan Melayu telah lama berlaku. Ancaman komunis membentuk dasar luas yang pro-barat dan anti-komunis. Penyataan dalam Commonwealth meneruskan hubungan dengan Britain, Australia dan New Zealand. Faktor ekonomi. Malaysia merupakan pengeluar biji timah dan getah, maka hubungan dengan Britain dan USA berlaku kerana pasaran. Malaysia mengamalkan pasaran bebas. Langkah mengalahkan pelaburan asing, contohnya dasar pandang ke timur. Pelaburan asing digalakkan dari negara timur, khasnya Jepun dan Korea. Faktor politik. Malaysia negara demokrasi menekankan pemeliharaan kedaulatan negara. Contohnya dasar Malaysia yang menyokong Palestin. Malaysia tegas menyokong semua resolusi yang telah diambil oleh PBB bagi mencapai keamanan dunia. Faktor geografi. Malaysia bersempadan dengan negara jiran seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Brunei. Perairannya kita menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia, maka keselamatan negara serantau akan mempengaruhi keselamatan Malaysia. Faktor demografi. Hubungan diplomatik yang baik dengan negara Islam kerana penduduk Malaysia yang majoriti beragama Islam. Tiada hubungan dengan Israel kerana dasar negara itu menceroboh dan menindas peribumi Palestin. Menentang keras dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan. Perkembangan dasar luar Malaysia ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama, Tunku Abdul Rahman 1957 sampai 1970. Pro-Barat. Pergantungan Malaysia kepada Britain kerana Malaysia anggota blok sterling yang menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang pound sterling. Biji timah dan getah masih mengharapkan permintaan barat termasuk Britain. Pelabur Britain pula masih menguasai ekonomi negara. Anti-komunis. Berbaik-baik dengan jiran kerana krisis seperti konfrontasi dengan Indonesia, terputusnya hubungan dengan Filipina dan keluarnya Singapura daripada Malaysia memulakan usaha memelihara hubungan baik dengan negara jiran. Malaysia cuba membuat hubungan perdagangan dengan negara seperti USA, Jepun, Singapura, Jerman, Barat bagi mengurangkan pergantungan kepada Britain. Tahap kedua, Tun Abdul Razak 1972 sampai 1976 dan Tun Husin Hon 1976 sampai 1981. Dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Malaysia juga menjalin hubungan dengan negara komunis seperti China, Jerman, Timur, Korea Utara dan Mongolia. Hubungan dengan pula Vietnam bagi mengatasi masalah pelarian Vietnam. Tahap ketiga, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad 1981 sampai 2003 memberi penekanan kepada ekonomi. Hubungan yang erat dengan ASEAN bagi mengatasi krisis di Indochina. Dasar pandang ke timur menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model. Lawatan Dato' Seri Dr. Mahathir ke Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan menghasilkan perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua-dua pihak. Akan menerangkan tentang Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Yang pertama, Commonwealth. Anggotanya negara bekas tanah jajahan Britain yang merdeka. Keanggotaan 54 negara maju dan negara sedang menunggu. Sekretariat beribu pejabat di London. Matlamat membina semangat setiap kawan dan kerjasama dalam segala bidang. Perjanjian pertahanan, bantuan kepada Malaysia jika diancam musuh. Mesyuarat CHOGM, tempat pertemuan ketua-ketua kerajaan untuk membincangkan kepentingan bersama. CHOGM di Malaysia 1989, deklarasi Langkawi berhubung mengatasi masalah pencemaran. Sumbangan Malaysia menentang dasar apartheid dan menganjurkan Sukan Commonwealth 1998. Faedah atas Malaysia, cukai ekspor rendah khasnya Britain diakhir selepas Britain menyertai Kesatuan Eropah. Rancangan Colombo menyediakan bantuan teknikal dan beasiswa. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Latar belakang, ditubuhkan pada 1945 selepas PD2 apabila Liga Bangsa dibubarkan.
Matlamat Piagam PBB menjamin keamanan dunia, mengalahkan hubungan berbaik-baik negara anggota, bekerjasama menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi, menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota. Negara Selatan, Suruhanjaya Selatan-Selatan 3S merupakan idea Dr. Mahathir Mohamad semasa sidang kemuncaan NAM di Zimbabwe. Dikenali juga negara dunia ketiga. Strateginya adalah dengan menubuhkan kumpulan 15, G15 pada tahun 1989. Sidang kemuncak G15 pertama di KL pada tahun 1990. Projek TS iaitu kerjasama dalam bidang sains dan teknologi, penubuhan pusat pertukaran data, pelaburan perdagangan dan teknologi selatan di Kuala Lumpur. Malaysia terlibat dalam projek lain seperti penubuhan sistem keistimewaan perdagangan global dan penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan. Tubuhan Negara-Negara Islam OIC, Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung yang pertama. Malaysia menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq. Terlibat dalam bantuan pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia dan Afghanistan. OIC memberi bantuan kewangan kepada negara Islam kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia menyediakan peluang pendidikan. Malaysia mengesyorkan penggunaan dinar emas, memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam, menyelesaikan isu Palestin, menjadi tuan rumah persidangan luar biasa Menteri Luar OIC berkenaan takrif keganasan global pada tahun 2002, menjadi tuan rumah persidangan OIC 1974 dan 2003. Malaysia dalam pertubuhan serantau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASA. Latar belakang, penubuhan ASA hasil cadangan Tunku Abdul Rahman ditubuhkan hasil mesyuarat tiga negara tersebut di Bangkok. Faktor penubuhan, ancaman PKM di sempadan Malaysia Thailand dan ancaman komunis di Filipina. Matlamat penubuhan menjalinkan kerjasama ekonomi, sains dan sosial, memberi dan menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi, menjamin keselamatan dan kestabilan politik negara serantau. Kedua, Mafilindo. Mafilindo adalah cantuman nama tiga negara, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Tujuan, ditubuhkan untuk meningkatkan hubungan persahabatan serta menyelesaikan pertelingkahan Malaysia Filipina dan Malaysia Indonesia. Indonesia tidak bersetuju pembentukan Malaysia kerana mereka menganggap pembentukan Malaysia neokolonisme. Indonesia dan Filipina kurang berpuas hati dengan siasatan PBB dan terus menentang Malaysia. Persengketaan yang berterusan ini menyebabkan Mafilindo tidak berperanan lagi. Ketiga, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN. Latar belakang, ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 hasil daripada Termenteraian Deklarasi Bangkok antara negara anggota Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia dan Brunei. Logonya 10 tangkai padi mempamerkan impian pengasasan ASEAN iaitu 10 negara di Asia Tenggara. Bulatan membayangkan semangat bersatu padu, moto ASEAN, keamanan, kestabilan, kegigihan, kedinamikan, kesucian, kemakmuran. Matlamatnya ialah mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara, bekerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, meningkatkan taraf hidup penduduk, mengadakan hubungan erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau dan antarabangsa. Masa depan, globalisasi. Maksudnya perubahan dunia tanpa sempadan kerana kepesatan dan kepantasan IT. Segala aspek penting kehidupan seperti barangan, modal, tenaga manusia, kebahiran dan nilai menyeberangi sempadan dalam masa yang singkat. Perubahan ini semua kerana kemajuan teknologi khasnya ICT. Dua pandangan tentang globalisasi. Yang faedah, kunci kepada pembangunan ekonomi dunia pada masa depan. Yang tak faedah, meningkatkan jurang bandar, luar bandar dan negara membangun atau maju, menyekat peluang pekerjaan, merendahkan taraf hidup dan menghindarkan perkembangan sosial. Kedua, K-ekonomi. K-ekonomi ialah kemajuan berlandaskan pengetahuan merujuk kepada keupayaan seseorang menggunakan ilmu pengetahuan bagi mencipta satu nilai baru yang dapat membawa kemajuan. Sebelum ini, dunia mengukur kejayaan negara berdasarkan simpanan emas, tanah jajahan dan sumber semula jadi. Kemudiannya beralih kepada jumlah hasil barangan pertanian dan industri. Ciri-ciri K-ekonomi ialah bersaingan dalam meningkatkan mutu pengeluaran dan perkhidmatan, teknologi dan industri berasaskan pengetahuan akan menjana keuntungan, kemajuan perniagaan, pekerjaan dan perkongsian pintar. Yang terakhir ialah K-masyarakat. K-masyarakat merujuk kepada masyarakat yang sentiasa membaiki dan memperkayakan diri dengan ilmu pengetahuan agar terus dapat bersaing.
Prasarana untuk pertumbuhan masyarakat dibangunkan melalui bidang pendidikan. Usaha yang dijalankan bagi membangunkan dan menyusun semula sistem pendidikan ialah sekolah wawasan bagi memupuk perpaduan melalui interaksi murid pelbagai kaum yang berdaya saing. Sekolah Bestari pula dilengkapi dengan IT. Kurikulum turut diubah supaya agar dapat melahirkan pelajar yang kreatif, dinamis, kritis dan analitis. Usaha ini diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, bermotivasi tinggi dan berkemahiran tinggi. Matlamat masyarakat dan ekonomi adalah selari dengan wawasan 2020 yang berusaha mewujudkan Malaysia yang maju dan setakat ini sahaja bab 9 Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Terima kasih kepada Cikgu Ashikin untuk memberi peluang untuk saya menerangkan tentang bab ini. Terima kasih.